رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'd. Sambungan seterusnya malam ni ayat 37. Ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Sadaqallahul azim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Dan demikianlah kami menurunkan yakni Al-Quran sebagai suatu hukum peraturan dalam bahasa Arab. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Sekiranya engkau ya Muhammad mengikut keinginan hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepada kamu,
maka tidak ada yang dapat melindungi, yang dapat menolong engkau daripada siksaan Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum engkau. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka ada pasangan-pasangan, memiliki isteri, dan mereka juga memiliki zuriat, keturunan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak ada hak bagi seorang rasul untuk mendatangkan sesuatu bukti, yakni mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Likulli ajalin kitab, dan untuk setiap masa itu ada kitab yang tertentu. Yani pada setiap masa zaman Rasul itu ada hukum yang diperintahkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya sesuai dengan zaman berkenaan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Ta'ala menghapuskan dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya sahajalah terdapat ummul kitab, yakni Lauh Mahfuz. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa kami, dan sesungguhnya jika kami perlihatkan kepadamu ya Muhammad sebahagian daripada siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun mungkin kami mewafatkan engkau, mematikan engkau, maka sesungguhnya tugas kamu hanyalah al-balagh, menyampaikan, manakala tugas kami adalah al-hisab, menghitung amalan mereka. Dalam ayat 37 Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya Al-Quran diturunkan sebagai suatu peraturan hukum yang menggunakan bahasa Arab. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam ayat di awal surah Yusuf, telah kita baca tafsirannya dulu, ataupun di awal surah Az-Zukhruf, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab, mudah-mudahan manusia berfikir. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Adapun bahasa yang mereka tuduh kepada kamu lakukannya, padahal mereka itu menggunakan bahasa ajam, padahal Quran ini adalah diturunkan dengan lisan, ini bahasa Arab yang sangat jelas. Sebagaimana kami turunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu kitab untuk mereka, maka demikianlah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quranul Karim sebagai suatu hukum yang tidak ada kepincangan padanya. Diturunkan dengan bahasa kamu, bahasa Arab, untuk dipermudahkan mereka memahaminya, menghafalnya. Ayat ini menjadi dalil bahawasanya setiap rasul diutuskan dengan bahasa kaumnya. Setiap rasul diutuskan dengan bahasa kaumnya. Di awal surah Ibrahim nanti, lepas surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, di awal surah terdapat satu ayat yang berbunyi, ayat keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Oleh kerana Nabi SAW diutuskan daripada kalangan bangsa Arab, hidup dalam suasana kearaban, maka Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Yang dimaksudkan hukum di sini ialah annahu yufassilu bainal haqqi wal batil wa yahkumu fil umuri mubayyinan al-halala wal harama wal syara'i wal anzimah al-muaddiyah ila sa'adatay ad-dunya wal akhirah. Yang dimaksudkan hukum di sini adalah perkara yang membezakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, menghukum, menetapkan keputusan dalam banyak urusan kehidupan, menjelaskan yang halal dan haram, segala syariat, peraturan-peraturan yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum yang Allah Ta'ala tentukan dalam Al-Quran adalah hukum yang diturunkan dalam bahasa Arab dan perlu difahami mengikut kaedah bahasa Arab. Oleh kerana itu, belajar bahasa Arab ini sebenarnya lebih menghampiri kepada hukum yang bersifat fardu ain. Tahun lepas masa-masa ikut kursus terjemahan
dipanggil terjemahan tilqaian bahasa Arab di bawah bimbingan Al-Fadhil Ustaz Mahmud Abdul. Ustaz Mahmud Abdul ni biasa kalau majlis tiwah Quran firqah antarabangsa, dia ada seorang tiwah terjemah bahasa Arab tu, Mahmud Abdul. Dia beritahu, dia kata sebenarnya mengikut pendapat dia berdasarkan ayat kedua dalam surah Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab adalah fardu ain. Jadi apabila dia menyatakan pandangan itu kepada setengah pihak, ada yang nampak terkejut. Dia kata kalau gitu dosa bagi untuk belajar. Itu pandangan dia, dan ada rasionalnya dari sudut sesuatu hukum yang tidak dapat difahami kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu perlu diketahui. Kecuali kalau kita boleh memahami tanpa perlu bersusah payah untuk mendalaminya. Sekurang-kurangnya asas perkara yang basic dalam bahasa Arab perlu diketahui. Sebab tujuan ibadat sebenarnya adalah adanya penghayatan, sama ada dalam bacaan salat, dalam bacaan doa. Hak penting dalam solat sebenarnya, yang penting dalam berdoa penghayatan. Dan penghayatan itu tidak akan berlaku kalau kita baca benda yang kita tak faham. Sama ada kita boleh hafal sikit-sikit makna dia, ataupun terus kepada kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kita pernah mendengar adanya pandangan mengatakan Quran perlu ditafsir semula. Atas rasional apakah perlu ditafsir semula? Adakah orang yang memberi pandangan itu sendiri sudah belajar bahasa Arab dan sudah memahami seluk-beluk ilmu usul tafsir, sehingga dia merasakan bahawa tafsir-tafsir yang ada selama ni, hak dulu sekarang ni, masih tidak relevan dengan semasa, sehingga perlu ditafsir semula. Sebab asas kepada penafsiran ialah ilmu alatnya bahasa, iaitu bahasa Arab. Ini satu perkara yang tak boleh dipertikaikan, sebab bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan padanya Al-Quran. Kita melihat dalam surah Taha ada satu ayat yang hampir sama berbunyi, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Ayat 1 2 3. Ayat 1 2 3 24 gitulah. Pada di akhir surah Taha, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Di sini wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Demikianlah kami menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Demikianlah kami menurunkan hukum dalam Quran itu dalam bahasa Arab untuk diikuti. Padahal Quran itu kalau diturunkan dalam bahasa ajam bukan Arab, maka orang-orang Arab akan berkata a'jamiyyun wa arabi. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kalaulah Quran diturunkan dengan bahasa ajam, tidak bahasa Arab, lalu mereka yang berbangsa Arab berkata, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya sehingga kami ini boleh faham bahasa ajam itu. Tetapi Quran bukan bahasa ajam. Bahasa ajam ni bahasa asing selain daripada bahasa Arab, disebut bahasa ajam. Adakah Quran itu bahasa ajam atau bahasa Arab? Maka jawapannya, ia diturunkan dalam bahasa Arab. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sekiranya engkau ya Muhammad mengikut ahwa' di sini ara'ahum, mengikut pandangan mereka, pendapat mereka, kehendak mereka. Contohnya ialah kehendak orang-orang kafir supaya arah kiblat dikekalkan ke Baitul Maqdis, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka lebih suka kalau arah kiblat diteruskan ke arah Baitul Maqdis, tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala dan permintaan Nabi kepada Allah Ta'ala, akhirnya kiblat itu ditukarkan kepada Masjidil Haram. Jadi dalam soal agama tidak boleh mengikut kehendak hawa nafsu manusia, mengikut selera, mengikut apa yang manusia rasa dia rasa dia nak. Tak boleh, mesti mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan.
Sekiranya engkau mengikut hawa nafsu mereka selepas mana datang kepada ilmu yang kamu sudah tahu kedudukan yang sebenar, dan kamu ikut kemahuan mereka, maka ketahuilah tidak ada nasirun. Wali maknanya penolong, pelindung yang dapat menolong kamu selain daripada Allah. Tidak ada sesiapa yang dapat hafiz wala mani', yang dapat menjaga, yang dapat menghalang kamu daripada azab Allah, kecuali Allah Ta'ala sahaja. Mana nak tak nak kena ikut juga. Walaupun manusia tidak setuju, perlu diikuti atau perlu dilaksanakan juga. Kita melihat dalam suratul Maidah, apabila Allah Ta'ala mendatangkan perintah kepada Nabi supaya menghukum dengan hukum Al-Quran, lalu Allah Ta'ala memberi peringatan, wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah bahawa mereka mungkin akan menfitnahkan kamu sehingga kamu tidak mengikut sebahagian hukum yang diturunkan kepada engkau. Disebabkan hawa nafsu manusia menyebabkan sebahagian hukum agama terpaksa diketepikan. Setengah itu tidak mahu melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Alasan tak boleh kalau laksanakan hukum potong tangan kepada pencuri, bagaimana pula dengan orang-orang bukan Islam? Apa kita susah dengan orang bukan Islam? Yang kita dah bising sangat pasal orang bukan Islam, biar apilah apa mereka nak buat. Itu kata orang utara lah, kau Kelantan tak kata gitu. Kau dia lah nak kata gapo. Yang pentingnya hukum ini adalah hukum Allah. Yang menciptakan alam ini adalah Allah, pemiliknya adalah Allah Ta'ala. Apa peduli dengan orang lain? Hukum tu untuk kita. Apa yang kita susah payah fikir soal orang lain? Adakah orang lain yang beri rezeki kita? Persoalan kita mengambil kira hak orang lain sehingga kita mengenepikan hak Allah Ta'ala. Bermakna ini suatu pelanggaran hak yang paling besar. Kalau seseorang itu melaksanakan hak Allah Ta'ala, apabila Nabi SAW ditanya tentang ahli syurga dan juga ahli neraka, maka Nabi beritahu bahawa di antara sifat ahli neraka, ahli syurga ialah yang melaksanakan hak-hak Allah. Hak Allah Ta'ala ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka perlu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Salah satu cara sembah Allah Ta'ala ialah akur dengan segala perintahnya. Tidak menyekutukannya ialah tidak mengambil selain daripada hukumnya sebagai ganti kepada hukumnya. Yang diambil hanyalah hukum Allah, tidak boleh diambil hukum yang lain. Lalu apabila sahabat bertanya, kalau seseorang melaksanakan hak Allah, apakah pula hak hamba? Hak seorang hamba ialah Allah Ta'ala tidak akan meletakkan ia dalam neraka. Dia pasti jadi ahli syurga apabila dia melaksanakan perintah beribadah dan tidak melakukan syirik kepadanya. Ini persoalan sekarang ini ikut ittiba'ul ahwa, ikut hawa nafsu. Sama ada hukum diketepikan ataupun hukum diubah, atau beragama mengikut selera sendiri. Mengikut selera sendiri. Sesuatu yang dipandang rasa baik, tetapi sebenarnya belum tentu ia dikira baik di sisi Allah. Sebab itu dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, mana-mana pihak yang mahu mengikut hawa nafsu dalam urusan beragama disebut sebagai ahlul ahwa. Ahlul ahwa, orang yang mengikut hawa nafsu. Dr. Amir Ar-Ruhaili dalam tesis dia punya PhD-nya tak silap, dia menulis mauqif ahli sunnah wal jamaah min ahli al-ahwa'i. Apa dia tajuk dia? Pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap orang-orang yang beragama dan mengikut hawa nafsu. Sama ada yang ikut hawa nafsu dalam ayat ni, hum ni kembali kepada al-kuffar, al-yahud, al-musyrikun. Tetapi secara umum dia kita boleh melihat ayat ni mengikut hawa nafsu. Sama ada manusia tu orang Islam, dia nak cara ni, tetapi apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan keputusan begitu, maka kena akur. Melainkan selagi tidak ada keputusan, barulah boleh diambil kira pandangan lain. Satu ketika dalam peperangan Badar, apabila Nabi mencadangkan kita tak sini, lalu datang seorang sahabat, terlupa nama, seorang sahabat beritahu, adakah yang kamu lakukan ini berdasarkan wahyu atau pandangan kamu sendiri ya Rasulullah?
Dia kata bahkan ini hanya pandanganku terhadap strategi peperangan, tapi aku merasakan lebih baik kita letak sana dekat puncak air. Lalu Nabi menerima pandangan itu, sebab ada riwayat tu tidak daripada wahyu, sekadar atas sifat ijtihad dia sebagai ketua dalam urusan peperangan. Tetapi apabila melibatkan soal hukum, bila masuk bab hukum, maka sedikit pun tak boleh nak pertikai, atau tak boleh nak berdolak dalih, mesti terima dengan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Golongan yang paling banyak mengikut hawa nafsu dalam beragama adalah ahlul kitab. Ayat ni kita akan jumpa ayat sebegini ni, ayat wala ini taba'ta ahwa'ahum dalam beberapa tempat dalam Quran. Satu dalam surah Ar-Ra'd, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal 'ilm. Kedua dalam surah Baqarah, dalam awal juzuk yang kedua, selepas diceritakan kisah pertukaran arah kiblat, datangnya ayat ahlul kitab itu tidak akan ikut kiblat kamu dan kamu tidak akan ikut kiblat mereka. Ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma hum bitabi'in qiblataba. Kamu tidak ikut kiblat mereka dan mereka tidak ikut kiblat kamu. Wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Sekiranya kamu mengikut hawa nafsu mereka dalam bab pertukaran arah kiblat, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kita melihat di akhir juzuk pertama, selepas datangnya peringatan daripada Allah berhubung dengan Yahudi Nasara juga, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ini wala waq wala nasir, boleh rujuk dari surah Baqarah. Yahudi dan Nasara sekali-kali tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut kehendak cara hidup mereka, dan sekiranya kamu mengikut hawa nafsu mereka. Jadi perkataan hawa nafsu dalam kebanyakan ayat Quran, dalam tadi cua contoh dari surah Baqarah, kemudian dalam surah Ar-Ra'd, ada kaitan dengan ahlul kitab. Sebab ahlul kitab adalah golongan yang paling banyak ittiba'ul ahwa, tidak ittiba'ul adillah, mengikut hawa nafsu dalam beragama, tidak mengikut dalil. Jadi kalau ada orang Islam mengikut hawa nafsu, ikut selera, tidak ikut dalil, bermakna dari segi perangai dia, tingkah laku dia serupa dengan ahlul kitab. Beragama berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan selera dan berdasarkan kehendak. Rasaknya agama Nasara dan Yahudi adalah kerana perbuatan-perbuatan bid'ah yang dibuat adalah agama. Mereka reka benda-benda yang baru, dan bid'ah yang paling besar dalam kedua-dua agama ini adalah bid'ah rahbaniyah. Apa dia rahbaniyah? Disebut di akhir surah Al-Hadid, juga berhubung dengan kisah ahlul kitab. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Konsep kerahiban. Rahib ni hidup secara kependitaan, mengasingkan diri. Orang yang menjadi padri tak boleh berkahwin. Lepas tu dalam bab ada banyak-banyak perkara dia kena berpantang, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Dalam Islam fitrah manusia diraikan, tetapi perlu dikawal. Kita melihat fikrah pemikiran rahbaniyah ada dalam ajaran Buddha, sehingga sami-sami kita melihat menggambarkan sifat kezuhudan. Dia pakai kain baju sebab ihram, tak berjahit, walaupun bezanya kain ihram kita warna putih, dia warna kuning. Dia tak pakai selipar, pada botok sama. Ada unsur kerahiban. Sebenarnya ia adalah perkara bid'ah yang direka dalam agama. Rahbaniyah ibtada'uha, yang mereka ada-adakan. Ma katabnaha alaihim, tidaklah kami fardukan kepada mereka, wajibkan kepada mereka untuk berbuat begitu. Disebabkan mereka buat benda baru dalam agama, mereka telah ikut hawa nafsu, sehingga rupa asal agama telah diubah dan punah sama sekali. Maka Allah Ta'ala memberi peringatan
Hukum Quran yang dalam bahasa Arab perlu diikuti, tidak boleh ikut hawa nafsu orang-orang yang jahil. Kalau ikut juga, maka tidak ada jaminan kita akan mendapat pertolongan di sisi Allah. Ayat ni sebenarnya dari segi siyaqul ayat, kalau tengok siyaqul kalam, tuju khusus kepada Nabi. Wala inittaba'ta, Allah Ta'ala tak kata wala inittaba'tum, sekiranya kamu wahai orang-orang yang beriman, kami menurunkan kepada engkau yang Muhammad Quran ini, hukumnya dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikut hawa nafsu mereka, timbul pertanyaan, adakah akan berlaku satu kemungkinan yang Nabi ni akan ikut hawa nafsu mereka? Jawabannya tidak. Adalah mustahil untuk Nabi SAW mengikut kemahuan orang-orang kafir, tak akan ikut. Tetapi kalau Nabi dilarang untuk jangan mengikut hawa nafsu mereka, maka kita lebih-lebih lagi. Seandainya Nabi ikut, seandainya sekiranya Nabi ikut, dan Nabi sendiri tidak mendapat wali wala waq, pelindung dan juga pertolongan di sisi Allah, maka kita lebih-lebih lagi. Melainkan dalam perkara yang masih ada ruang ijtihad. Dia banyak kali ini hukum ni dalam bab telah dijelaskan tadi. Takrif hukum yang dinyatakan oleh Waqbah Zuhaili di sini ialah ma yufassilu bainal haqqi wal batil, apa yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Maknanya hukum yang muhkam, yang jelas. Tapi dalam sesetengah perkara yang bersifat ijtihad, ada kalanya kehendak orang kafir perlu diikuti. Kita melihat contoh dalam peperangan, dalam perjanjian perdamaian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Apabila wakil kaum musyrik Suhail bin Amru, dia kata, aku tidak mahu ditulis perjanjian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, tulislah Bismikallahumma. Tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ikut. Adakah bila Nabi ikut kita kata Nabi tak ikut ke ayat ni? Ayat ni kata wala inittaba'ta ahwam, jika kamu ikut kehendak mereka. Dalam bab tu Nabi ikut, sebab ini melibatkan perkara ijtihad. Hak tak boleh ikut ni dalam perkara yang melibatkan hukum yang sudah muhkam tetap. Hak tadi bukan melibatkan masalah hukum, melibatkan persoalan ijtihad. Lalu Rasulullah berijtihad, tak apalah kalau sekadar nak tulis Bismikallahumma, dia bukan urusan yang besar. Benda tu benda yang masih boleh bertolak ansur. Kemudian apabila Ali bin Abi Talib nak tulis dalam dia punya butiran perjanjian Hudaibiyah bahawa perjanjian ini adalah di antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrik, maka sekali lagi Suhail bin Amr membantah. Dia kata, kalau aku tahu engkau ni utusan Allah, buat apa aku lawan kamu? Maka tulislah min Muhammad bin Abdullah. Apa dia? Tulis nama asal, tak tulis Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Maka ada sahabat membantah. Di antara yang paling tegas membantah Umar Al-Khattab. Dia kata, tidakkah kita ni orang yang mulia, orang kenapa kita boleh tunduk kepada kehendak ni? Kalau kita tengok kepada ayat ni kata wala inittaba'ta ahwa'ahum, kalau kamu ikut hawa nafsu mereka. Maka kita kena faham oleh ayat ni dalam konteks hukum yang tetap, hukum yang bersifat muhkamat. Adapun dalam persoalan perjanjian di Hudaibiyah, dia bukan melibatkan soal hukum, tapi persoalan ijtihad. Itu ijtihad daripada Rasul, sebab dia melihat sesuatu yang lebih besar di sebaliknya. Tapi dalam bab hukum dia tidak ada tawar-menawar, tidak ada tolak ansur. Apabila diperintahkan untuk buat, kena buat. Apabila diperintahkan untuk ditinggalkan, kena tinggalkan. Walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sesungguhnya telah kami utuskan beberapa orang rasul sebelum daripada engkau, dan kami jadikan bagi mereka azwajan, pasangan-pasangan. Rasul juga manusia seperti orang lain yang mempunyai naluri keinginan hidup berpasangan dan hidup berkeluarga.
Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, mereka juga ada isteri dan ada anak bina. Maknanya dari satu sudut mereka sama dengan orang lain, cuma dari sudut yang lain mereka tidak sama dengan orang lain. Dari sudut orang lain makan, dia pun makan juga. Orang lain minum, minum juga. Orang lain bernikah kahwin, Rasul-Rasul pun bernikah kahwin juga. Yang membezakan adalah para Nabi dan Rasul terima wahyu, manusia tidak terima wahyu. Sebahagian Rasul diberikan kepada mukjizat, manusia biasa tidak diberikan mukjizat. Mana daripada satu sudut dia seperti manusia lain, satu sudut tidak sama dengan manusia lain. Mereka juga yakuluna ta'am, makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar, dan mereka juga wa ya'tuna zaujat, mendatangi isteri-isteri mereka. Mana mereka juga seperti manusia lain yang melakukan persetubuhan dengan isteri, akhirnya isteri dia pun dia mengandung, melahirkan anak sama dengan orang lain. Dan mereka juga mempunyai zurriyah wa aulad, ada zurriyah, ada keturunan. Boleh lihat dalam ayat surah Maryam. Setelah didatangkan cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Idris, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Itulah orang-orang yang telah kami beri nikmat ke atas mereka dari kalangan zuriat keturunan Nabi Adam, dari kalangan nabi-nabi daripada zuriat Nabi Adam, juga daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim dan juga Israel. Israel keturunan Nabi Yaqub. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israel wa mimman hadaina wajtabaina, juga dari kalangan orang-orang yang kami pilih dan kami beri petunjuk. Ada dua perkataan zuriat disebut, zuriat Nabi Adam dan zuriat Ibrahim. Ini menunjukkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul juga ada pasangan hidup dan ada anak pinak, sehinggalah sampai kepada keturunan sekarang ini, khususnya yang ramai di kalangan Bani Israel. Bani Israel Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan sebelum daripada kami, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucu mereka al-asbat. Ada pandangan ulama tafsir sebut al-asbat ialah termasuk 12 orang anak Nabi Yaqub. Salah satunya ialah Yusuf alaihissalam. Juga kami turut beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan juga para nabi yang selepas mereka yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, dan kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka. Dalam hadis yang sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ana fa asumu wa uftiru wa aqumu wa anamu wa akulu al-lahm wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Adapun aku, maka aku juga berpuasa, aku berbuka, aku bangun di waktu malam untuk salat, dan aku juga tidur, makan daging, berkahwin dengan kaum wanita. Maka sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, bukanlah ia di kalanganku. Hadis ini timbul setelah datang 3 orang lelaki ke rumah Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ibadat Nabi. Apabila diberitahu bahawa ibadat Nabi ini sangat hebat,
Lalu seolah-olah mereka merasakan ibadat mereka sedikit. Salah seorang itu kata, aku akan berpuasa tidak berbuka, aku akan solat tidak akan tidur. Dan seorang lagi kata, aku tidak akan mengahwini mana-mana wanita. Dan ketiga-tiga orang tadi yang begitulah keinginannya, menyalahi sunnah Nabi dan sunnah para Rasul. Dia ada dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah Rasul yang terdahulu. Dalam ayat apa dia? Sunnatul awwalin. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Tidaklah yang menghalang manusia itu beriman melainkan datang kepada mereka ketentuan sebagaimana umat yang terdahulu. Maksud ketentuan di sini, sesiapa yang menentang para rasul, termasuklah orang-orang di Mekah yang menentang dakwah Nabi Muhammad, mereka pasti akan binasa. Kalau umat terdahulu dibinasakan, bermakna umat terkemudian pun akan binasakan juga, akan turut dibinasakan. Sunnatul awwalin minal mursalin, sunnah rasul ataupun umat terdahulu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi daripada Abu Ayyub Al-Ansari, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 perkara daripada sunnah para rasul. Yang pertama at-ta'attur wan nikah was-siwaku wal hina. Yang pertama at-ta'attur, suka kepada wangi-wangian. Ini sunnah para rasul. Bukan Nabi kita saja, Nabi yang telah lain. Mereka suka kepada wangi-wangian, harum-haruman, tidak suka kepada sesuatu yang bangnya menyusahkan orang lain ataupun menyakitkan orang lain. At-ta'attur, wangian. An-nikah, bernikah kahwin, ini termasuk sunnah para rasul. As-siwak, membersihkan gigi. Wal hana, iaitu bercelak. Salah satunya bercelak, pakai celak. Ia adalah sunnah, tetapi bukannya perkara yang lazim, perkara yang mesti. Sebab itu dalam Islam tidak ada at-tabattul. Tabattul dengan maksud tumpu pada ibadat sehingga tidak langsung bernikah kahwin. Tumpu pada ibadat sehingga langsung tidak bernikah kahwin, kecuali kalau seseorang itu sibuk dengan urusan dakwah, bukan tak mahu berkahwin, tetapi tidak ada kesempatan. Walaupun dinyatakan dalam ayat ni, Allah Ta'ala jadikan bagi para rasul itu ada isteri dan ada pasangan. Ia adalah lebih kepada menyatakan sifat rasul adalah sifat manusia yang seperti orang lain juga. Bukan bermakna perkahwinan itu adalah sesuatu yang tak dapat. Tidak ada setengah orang yang sibuk dengan urusan dakwah hingga tidak sempat untuk berkahwin. Al-Imam An-Nawawi meninggal ketika umur 45 tahun, tak ada nikah. Bukan dia tak nikah, tapi dia telah sibuk dengan urusan dakwah, mengajar, menulis kitab. Sebelum dia meninggal, dalam umur 45 tahun, dia telah menulis sampai 500 buah kitab. Fokus tumpu kepada ilmu sehingga tidak sempat berkahwin. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga tidak berkahwin. Bukan dengan alasan dia tidak mahu ikut sunnah Nabi dan sunnah para rasul, tak. Tapi tokoh-tokoh ulama ni terlalu memberi tumpuan kepada perkara yang lebih besar maslahahnya untuk ummah, iaitu menyebarkan ilmu dalam bentuk jihad dan tulisan. Jangan salah faham, kecuali kalau seseorang itu sengaja mengambil sikap untuk hidup secara azab, yakni bersendirian, membujang, itu lain cerita. Adapun sebab ta'addud zaujatin Nabi, berbilang-bilangnya isteri-isteri Nabi, berbilang mana ramai isteri Nabi itu ramai, maka ia dikira sesuatu yang memenuhi masalah dakwah baginda. Sebab asalnya Nabi tidak berpoligami selama hidup bersama dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha lebih kurang 25 tahun. Nabi berkahwin dengan Khadijah ketika baginda berumur 25 tahun, dan Khadijah meninggal ketika Nabi berumur 50 tahun. 50 tahun setelah Nabi berdakwah, lebih kurang 10 tahun. Pasal 10 tahun lebih sikit, barulah Khadijah meninggal. Maknanya selama 25 tahun Nabi tak seorang dengan dia.
mana tidak berpoligami. Adapun semasa dia berada di Madinah, lepas itulah dia memiliki ramai isteri, yang kalau dihitung semua sekali 14 orang. Kalau hitung semua sekali. Cuma yang hidup pada zamannya adalah yang disebut 9 orang, tapi sebenarnya perbezaan dari segi bilangan itu hanyalah khilaf dari sudut tarikhi sejarah. Kalau hitung semua sekali adalah 14. Sebenarnya kepentingannya dari sudut dakwah. Ada satu hadis menyebut dalam Sunan Nasa'i, hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan aku kasih dan suka kepada dunia. Nabi sebut ada 3 perkara. Pertama, Nabi suka kepada wangi-wangian, barang-barang, satu. Yang kedua, Yang kedua, an-nisa, suka kepada kaum wanita. Suka ni bukan dengan maksud Nabi ni orang gelenyar, tidak kayak gitu. Maksud Nabi ni ada sifat simpati yang lebih kepada golongan yang lemah. Suka dan kasih mana lebih? Simpati. Lebih kepada simpati. Contoh yang aku sebut dalam kuliah lepas, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar mengajak Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman masa itu tua dah. Kata Abu Bakar, jom kita pergi ziarah Ummu Aiman. Sebab zaman Nabi hidup tu, Nabi SAW pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia sebab nak meraihkan seorang wanita yang sudah salah seorang sahabat yang ada di Madinah. Nabi pergi jumpa dia, ziarah dia, walaupun dia ni sudah tua. Dan setelah meninggal, usaha untuk mengunjungi, pergi ziarah Ummu Aiman dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Bila pergi jumpa, menunjukkan keprihatinan baginda kepada kaum wanita. Nabi lagi jumpa Ummu Aiman, didapati dia sedang menangis. Lalu kata Abu Bakar dan Umar, adakah kamu tidak reda dengan pemergian Rasulullah? Adakah kamu rasa tak suka Nabi telah pergi menghadap Allah Ta'ala? Bukan begitu, dia kata. Apabila Rasulullah sudah tiada, bermakna wahyu daripada langit sudah terputus. Itu dia kata, tak ada lagi wahyu. Adakah ada hak tu? Tak ada dah. Jadi jawapan Ummu Aiman menyebabkan Abu Bakar dan Umar juga turut menangis. Apabila baginda dapat mengetahui kisah yang menyedihkan berlaku kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah yang kematian suaminya Abu Salamah, Rasulullah kata, kamu jangan berduka cita, Allah Ta'ala akan menggantikan kamu dengan yang lebih baik daripadanya. Lalu kata Ummu Salamah, tidak ada lagi yang lebih baik daripada suamiku. Tak lama kemudian rupanya Nabi meminangnya. Baru dia faham. Dia faham, patutlah Nabi kata akan ada ganti yang lebih baik. Rupanya Rasulullah meminangnya dengan tujuan untuk, sebab tu kalau kita tengok isteri-isteri Nabi, al-armalah lebih ramai daripada al-abkar. Al-armalah di mana ibu-ibu tunggal. Ibu tunggal yang telah thayyib yang telah janda, lebih ramai daripada al-abkar, bikir, anak-anak dara yang belum dikahwini. Majoriti isteri Nabi adalah al-armalah, ibu tunggal ataupun janda. Hafsah, Nabi nikah dengan anak Sayyidina Umar, Hafsah telah kematian suami. Rasulullah berkahwin dengan Ummu Salamah, dah kematian suami. Yang terakhir dia berkahwin dengan Muhammad Maimunah, yang telah kematian suami. Isteri yang terakhir dikahwin dia Maimunah. Kebanyakannya adalah armalah, ibu tunggal ataupun janda, tapi atas tujuan untuk maslahah dakwah. Tujuan Rasulullah berkahwin atas maslahah dakwah. Sebab tu dia tidak memiliki anak kecuali dengan Khadijah sahaja. Dan juga Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah adalah seorang Ibrahim, umur 2 tahun setengah Ibrahim meninggal. Dan kebanyakan anak dia orang lain dengan Khadijah. Dengan isteri yang lain tak ada. Sebab dia sudut dakwahnya begitu. Apabila Juwairiyah binti Al-Harith dipinang oleh Nabi, asalnya Juwairiyah ni ditawan. Dia ni salah seorang daripada keturunan Bani Mustalik, kabilah Yahudi Bani Mustalik. Apabila bapa dia Al-Harith ditawan,
Kalau tak silap lepas tu dibunuh sebab dia termasuk Islam. Berlaku peperangan pun tak besar, tapi ramai ditawan. Salah seorang ditawan ialah anak kepada ketua kabilah nama Juwairiyah. Ditawan, lepas tu diagihkan orang tawan ini boleh bagi sebuah harta pada seorang sahabat. Juwairiyah datang bertemu Nabi, dia kata, aku adalah anak kepada ketua kabilah ni. Bolehkah engkau membantu aku untuk memberi sedikit wang supaya aku boleh menebus diri aku dan aku bebas? Dia kata gini lah, aku boleh tolong kamu bebas dan aku akan kahwini kamu. Setuju ke? Nabi tawar, kalau kamu setuju nak bebas tak apa, aku akan kahwini kamu. Dia kata tak apa, dia setuju. Dan akhirnya dia memilih untuk masuk Islam. Dia berkahwin dengan Rasulullah. Apabila kabilah Bani Mustalik tahu Nabi nikah dengan Juwairiyah, habis putih kapung termasuk Islam. Ini penting. Bukan soal kahwin itu, soalnya perkahwinan itu menjadi sebab kepada suatu dakwah yang paling mudah. Dakwah yang paling mudah maknanya orang lain rasa berbangga sebab mereka ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi musaharah, kerana perkahwinan. Maka semua ini dilakukan atas mata-mata nasrid dakwah al-Islamiyah, untuk menyebarkan dakwah Islamiyah dan dapat memenuhi maslahah kepentingan at-ta'lif bainal qabail al-arabiyyah, untuk merapatkan, menjinakkan kabilah-kabilah Arab. Kita sambung semula ayat berikutnya. Kita biasa dengar kadang-kadang golongan orientalis menggunakan hujjah. Dia kata Nabi SAW seorang yang terlalu ikut nafsu sehingga nikah lebih pada seorang, ramai gini-gini. Maka kita kena berfikir dengan bijak untuk mencari jawapan dengan mengkaji sirah Nabi. Jangan kita mudah ikut melatah bersama dengan orang-orang orientalis yang berfikiran begitu. Sebab dalam Islam ni, poligami ni sesuatu yang diharuskan bagi sesiapa yang mampu berlaku adil atas tujuan dakwah. Tapi zaman sekarang ni kebanyakan hak kahwin lebih adalah orang yang ada kemampuan dari sudut harta benda. Kamu tak jumpa lagi orang yang kahwin lebih, mungkin adalah seorang dua dengan tujuan untuk dakwah. Bila dia kahwin isteri yang kedua, dia boleh dakwah keluarga isteri yang kedua untuk lebih dekat kepada agama. Paling tidak pun yang boleh dakwah isteri dia, tapi keluarga isteri itu macam mana? Sebab kita kena melihat poligami dari sudut maslahah dakwah, bukan sekadar untuk kepentingan diri kita. Kalau kepentingan diri kita, kita kata kita rasa tak cukup dengan seorang, nak seorang lagi, duit banyak ada, tak apa, boleh nikah, harus. Tapi soalnya apa yang kita buat untuk agama dari sudut perkahwin ni? Mana perkahwin ni menjadi sebab kepada kita boleh berdakwah. Itu cara sunnah Nabi yang sebenar. Orang yang nampak sunnah ni nikah lebih pada seorang, sunnah. Kita tak nampak bahawa kahwin lebih itu adalah suatu masalah dari sudut dakwah. Amun nak kecil lebih-lebih betul sebab hamba seorang je. Kalau saya hamba tu tak apa. Di Kuala Lumpur siapa 3 orang, dia dah 3 orang, tak apa lah. Dia lebih gagah lagi, pitih pun banyak, tak apa lah. InsyaAllah kita sama semula dengan sesuai ayat berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr.